Salam sejahtera dan salam serakku sayang. Bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Pembinaan bangunan baru Masjid Ikhwan Nul Islam Taman Sukma di sini yang menelan kos sebanyak 17 juta ringgit telah siap sepenuhnya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, cadangan meroboh dan membina semula Masjid Ikhwan Nul Islam Taman Sukma yang lama tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Sarawak. Katanya cadangan itu termasuk membina madrasah, tempat penginapan untuk imam, ustaz dan penceramah jemputan serta hostel pelajar tasfiz. Kita mencadanglah tertakluk kepada kelulusan daripada kerajaan negeri nak roboh bina semula yang akan merangkumi sebahagiannya untuk kita mula kedai di tingkat bawah. Kemudian ada madrasah, ada tempat penginapan untuk imam dan juga sidat ustaz, penceramah-penceramah jemputan kita. Dan juga insya-Allah kita akan mengadakan lebih kepada hostel sidat pelajar. Tapi situ juga diadakan pusat pengajian, aktiviti dan sebagainya, dan di sana juga kita akan berhubung dengan jaringan-jaringan daripada bukan saja di situ tapi juga khususnya di Indonesia. Bagaimana kita nak jalinkan hubungan bersama di samping tempat-tempat lainlah di Semenanjung dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan bangunan baru Masjid Ikhwan Nul Islam Taman Sukma di sini pada malam Jumaat. Ditanya adakah pusat pengajian Islam akan mengekalkan pelajar-pelajar tasfiz di sana, beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya berkata ia akan diteruskan. Bangunan baru Masjid Ikhwan Nul Islam Taman Sukma mampu menampung seramai 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Pembinaan bangunan baru Masjid Ikhwan Nul Islam Taman Sukma berjaya dilaksanakan dengan sumbangan dana Kerajaan Sarawak sebanyak 8 juta ringgit, dana Kerajaan Persekutuan sebanyak 5 juta ringgit dan bakinya dari wakaf serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, projek bekalan air luar bandar BALB, kawasan Puncak Borneo fasa 2 kini dalam peringkat penyediaan dokumen tender oleh pihak perunding. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu penyediaan dokumen tender itu perlu dilakukan sebelum pelaksanaan makmal kejuruteraan nilai VE Lab pada suku kedua tahun ini. Sehubungan itu, beliau menjangkakan bahawa projek berkenaan akan ditender pada suku ketiga tahun ini. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin dalam persidangan Dewan Rakyat pada Rabu. Terdahulu, Datuk Willy telah meminta Ahli Parlimen Bagan, Datuk itu untuk menyatakan status projek BALB fasa 2 di kawasannya. Untuk rekod, projek BALB tersebut telah selesai dilaksanakan makmal kajian nilai VA Lab pada 25 hingga 29 Julai 2022. Dalam perkembangan berkaitan, projek bekalan air luar bandar BALB wilayah Sanggan di sini akan bermula pada Februari tahun depan. Projek yang bernilai RM137,837,000 itu merangkumi pembinaan loji rawatan air baru, 9 kuartus kediaman, pengambilan air mentah, tangki air aras tinggi dan tangki air aras rendah dan sistem pam penggalak. Projek tersebut juga dijangka memberi manfaat kepada 72 rumah panjang, klinik kesihatan Sanggan dan 4 sekolah berhampiran. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti Zon A, jajaran paip retikulasi dari Simpang Tatau Sanggan ke Sempadan Bahagian Sibu. Zon B, jajaran paip retikulasi dari Jalan Tatau ke Sanggan. Zon C, jajaran retikulasi air dari Jalan Sanggan ke Rumah Junus. SK Bangiao, Zon D, jajaran paip retikulasi air Pekan Sanggan dan kawasan seberang sungai, dan sebahagian Zon E, jajaran paip retikulasi dari Pekan Sanggan ke Rumah Unyang, Rumah Nyanging, Rumah Jampi dan Rumah Tedong. Perkara ini dimaklumkan semasa makmal kajian berkaitan projek tersebut yang diadakan pada 7 hingga 9 Mac lalu di Bintulu pada Khamis. Makmal kajian ini melibatkan pegawai-pegawai dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Bintulu, Pejabat Daerah Tatau, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Ekonomi Malaysia, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi, Ibu Pejabat Jebab, Jabatan Kerja Raya JKR Bintulu, Sarawak Energi Berhad, Jabatan Tanah dan Survey dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Kepaparan di Sibu, Sarawak memerlukan lebih ramai jururawat terutamanya dalam penjagaan akut, penjagaan khusus dan juga penempatan di klinik-klinik pedalaman.
Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, nisbah perkhidmatan jururawat di Sarawak ialah pada kadar 3.16 bagi 1,000 penduduk berdasarkan populasi Sarawak pada 2020 iaitu seramai 2,907,500 orang. Bagaimanapun katanya nisbah bagi kebanyakan negara membangun adalah jauh lebih tinggi iaitu 8 jururawat bagi 1,000 penduduk. At the moment, for the JKA Sarawak, we have the staff nurses of 6,146 out of 6,548 posts, and there's about 93.86% being filled. And for the JM, which is the community nurse, then we have 1,874 out of 2,835, which means that it's 65.18% being filled. And that is very, in a very critical percentage. So I hope that it can be filled very soon. Beliau berucap demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek Joseph Cheng Jing Ek semasa merasmikan Persidangan Kejururawatan Sarawak SNC 2023 di Sibu pada Jumaat. Berucap lanjut, beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berharap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dapat mewujudkan lebih banyak jawatan senior untuk jururawat di Sarawak agar mereka boleh berkhidmat di sini dan tidak perlu berpisah daripada ahli keluarga. There are few issues that affect our nurses in Sarawak. Number one, that we very much lack of promotion posts for our senior nurses. So our promotion, that many of our nurses of promotion, they have to displace from the family and transfer to Semenanjung, which I hope that our ministry can consider to create more senior posts in Sarawak, so that they will be able to stay at the hometown and serve in Sarawak. Pada masa sama, beliau berharap semua peserta pada penghujung persidangan itu nanti akan dapat lebih memahami peranan jururawat dalam menyediakan penjagaan kesihatan holistik. Kira-kira 422 peserta menghadiri persidangan yang bertemakan memupuk paradigma penjagaan holistik Anjuran Persatuan Kejururawatan Profesional Sarawak SNPA Cawangan Sibu dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Masih dengan laporan di Sibu, sejumlah 1.2 juta ringgit dana projek transformasi luar bandar RTP diagihkan kepada 63 penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong. Dana RTP tersebut daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudong yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Seri Tiong King Sing. Pengerusi Parti Demokratik Progresif PDP Cawangan Dudong, Kaunselor Teo Boon Siu menyampaikan cek tersebut bagi pihak Presiden parti mereka kepada para penerima yang terdiri daripada 48 buah rumah panjang dan kampung, 11 sekolah dan 4 persatuan di pejabat PDP Dudong di sini pada Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, Teo mengingatkan penerima supaya menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan projek yang dipohon. Selain itu, beliau juga meminta penerima untuk menyerahkan laporan progresif mengenai projek termasuk gambar. Selanjutnya, Tabung Baitulmal Sarawak mengambil inisiatif menjadi ejen pelengkap pengagihan bantuan kepada golongan memerlukan. Menurut Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili, ini adalah salah satu usaha untuk menyokong usaha Kerajaan Sarawak untuk meringankan beban golongan asnaf di negeri ini. Jadi peranan Baitulmal di sini kami sebagai ejen pelengkap dan kami mempunyai kriteria dan juga kami mempunyai cara penentuan sendiri. Dengan itu kita adalah tempat itu sebagai tambahan bagi mereka dan ada tempat yang mungkin terlepas pandang oleh mana-mana pihak. So we come in. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa peranan kami sebagai ejen pelengkap dan akhirnya seluruh mereka yang memerlukan akan mendapat bantuan baik daripada kerajaan maupun daripada kami selaku ejen pelengkap ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan agihan bantuan dan program Back to School tabung Baitul Mal Sarawak di Ummah Distribution Centre UTC Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau menambah sejumlah RM13,000 telah diagihkan oleh tabung Baitul Mal Sarawak kepada 60 penerima bantuan di bawah program mengukuhkan tradisi keilmuan dan program memantapkan kebajikan ummah dalam majlis tersebut. Katanya lagi, setakat Februari 2023, sebanyak RM13.02 juta hasil agihan zakat telah diagihkan kepada golongan asnaf melalui program utama tabung Baitul Mal Sarawak iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program memantapkan kebajikan ummah, program membangunkan institusi Islam dan program peningkatan kemahiran ummah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Media Berfakta, salam UKAS.